Sultan. Terima kasih Tan Sri Speaker. Malaysia enjoy kedudukan pengeluar kelapa sawit untuk satu masa yang lama sebagai di antara yang dihormati di dunia. Tetapi kita juga sekarang ada competitors yang makin laju, makin agresif dan kedudukan kita makin tergugat. Jadi soalan saya Tan Sri ialah sementara kuantiti yang kita keluarkan boleh kita pertahankan, apakah lagi barang-barang, produk-produk yang kita boleh keluarkan supaya kita ada niche dalam market, agar sementara orang lain berebut-rebut nak tanam sawit, tapi kita telah pun maju ke hadapan dengan produk-produk yang baru. Dan apakah peruntukan-peruntukan ini datang secara berterusan untuk tujuan ini? Terima kasih. Saya ingin ucapkan terima kasih Tuan Ketua kepada Sungai Petani yang mempersoalkan tentang atau menanyakan tentang produk-produk baru yang akan kita keluarkan. Saya bersetuju dengan Yang Berhormat bahawa hari ini kita mempunyai satu saingan yang begitu hebat daripada negara jiran kita, iaitu Indonesia. Saya nak jelaskan, pertamanya kita hanya menggunakan 5 juta hektar untuk kita tanam sawit dalam negara kita. Manakala mereka sudah melebihi 10 juta hektar, maka sudah tentu dari segi production itu sahaja kita sudah ketinggalan begitu jauh sekali. Walau bagaimanapun, itu tidak menjadi masalah kepada kita untuk kita mendapatkan satu pulangan yang besar dalam industri sawit melalui pendapatan ekspor negara. Ini adalah kerana kita mengeluarkan produk-produk yang mempunyai premium yang agak tinggi. Kita sentiasa membuat kajian-kajian daripada masa ke semasa. Contohnya di dunia hari ini, kalau kita menjual satu produk minyak sawit, minyak masak sebagai contoh, kita ada mengeluarkan satu produk yang kita kata Smart Balance. Produk Smart Balance ini mempunyai satu mutu yang lebih baik kalau dibandingkan dengan produk-produk minyak sawit yang biasa. Maka sebab itu, bila kita mempunyai harga yang lebih baik, nilai yang lebih baik kerana mutunya begitu baik sekali, maka sebab itu kita mendapat pendapatan yang agak lebih. Walau bagaimanapun, itu tidak mencukupi. Sebab itu dalam NKEA kita ataupun dalam ETP program sawit itu sendiri, kita mempunyai bermacam-macam program untuk kita tentukan bahawa industri sawit ini akan menjadi satu-satunya industri yang utama untuk menentukan dari segi pembangunan ekonomi negara. Kita contohnya dengan melalui EPP atau program-program dalam NKEA ini, kita membahagikan kepada 4 segmen, 8 program. 4 untuk upstream activitiesnya, seperti mempercepatkan tanam semula, meningkatkan hasil buah tandan sawit, meningkatkan produktiviti pekerja, meningkatkan kadar perahan minyak. Itu adalah untuk upstream activitiesnya dengan izin Yang Bertuah. Manakala 4 lagi program yang kita buat sekarang ini melalui research and development kita adalah untuk menentukan, membangunkan fasiliti pemerengkapan biogas di kilang kelapa sawit, membangunkan derivatif oleochemical kita, memperkomersialkan generasi kedua biobahan api, dan juga yang program yang keempatnya untuk mempercepatkan lagi pertumbuhan segmen hiliran dari segi makanan dan juga kesihatan. Ini menunjukkan bahawa kita sentiasa melihat bahawa melalui research and development kita ini, kita dapat memastikan bahawa bukan hanya daripada pengeluaran minyak sawit itu sahaja, tapi juga dari segi segala aktiviti seperti biomass daripada produk sawit itu sendiri juga akan kita pertingkatkan supaya mendapat satu pendapatan yang agak besar untuk membantu ekonomi negara. Terima kasih, Tuan Ketua.